Okey, seterusnya kita sambung untuk soalan kedua, bahagian C juga. Okey, seorang pengusaha homestay menguruskan penempahan pelanggan. Pelanggan yang sewa kurang 7 hari dikenakan bayaran sebanyak RM120 sehari, manakala melebihi 7 hari ialah RM100 sehari. Bina atau cara untuk mengira jumlah bayaran yang diberikan kepada penyewa. Okey, berdasarkan maklumat ini, lukis carta alih bagi sistem pengurusan penempahan itu. 6 markah. Hurai jenis struktur kawalan pilihan, 2 markah. Nyatakan struktur kawalan ulangan selain daripada 3B. Alright, baik. So, macam mana kita nak jawab soalan ni? So, kita tengok dulu intipati soalan tu. Apa yang dia nak? Okay, dia kata dia nak buat penempahan pelanggan kan, uruskan penempahan pelanggan. Jadi yang ni dia nak kira lah sebenarnya. Nak kira apa? Kira jumlah bayaran. So bila kira jumlah bayaran, ada dua jenis pula jumlah bayaran ni. Kalau kurang 7 hari, bayaran dia sebanyak 120 sehari. Kalau lebih 7 hari, maka RM100 sehari. Okay, jadi kita nak kira jumlah bayaran yang diberikan kepada penyewa. So, dia suruh kita lukis carta alih. So, first thing first, kita kena cari IPO dia. Okay, input, proses dan output. Jadi, kalau kat sini, agak-agak input dia apa? Mestilah input dia hari. So, kita tahu input dia mestilah hari. Okay. Sebab kita nak tahu bilangan hari dia. Jadi kita boleh kata bilangan hari. Okay, kita minta bilangan hari. Proses dia apa kat sini? So proses dia ialah kita nak kira bilangan hari, kira bayaran dia kan, kira jumlah bayaran. Maka jumlah bayaran akan ada dua. Satu, kalau lebih 7 hari lain harga dia, kalau kurang 7 hari lain harga dia. Jadi kat situ ada dua proses. So, dua proses, maka macam mana kita nak buat dia punya dia punya formula untuk atau cara tu. So, kita kata jumlah bayaran. So, maksudnya variable dia ialah jumlah bayaran sama dengan ada dua jenis 7 pula dah. Jumlah bayaran bermaksud kita kena letak hari dia. So kita nak bilangan hari kan. Jumlah bayaran ialah bilangan hari. So, ini mesti huruf besar Bilangan hari darab 120 ataupun lagi satu jumlah bayaran sama dengan bilangan hari darab 100. Sebab ada dua pilihan. Okey. Jadi sebenarnya kamu dah tahu dah nampak dah dekat sini. Ini sebenarnya struktur kawalan dui pilihan sebab dia ada dua pilihan dekat situ. Okey, so proses dia kita dah tahu, input dia kita dah tahu, proses dia kita dah tahu. Output dia agak-agak apa? So of course lah output dia nak paparkan jumlah bayaran. Okey, dia nak paparkan jumlah ataupun jumlah bayaran. Okey, mesti kena paparkan jumlah bayaran ni. Alright, so soalan pertama dia cakap lukis carta alih bagi sistem pengurusan dia. So apa tujuan kita cari input, proses, output ni? Sebab kita nak lukis carta alih dia lah. So macam mana nak lukis carta alih? Senang sahaja. Mesti buat mulakan dengan mesti ada mula dan tamat. Okey. So, kita tahu kat atas mesti input. Kita dah tahu dah input apa kita nak dapat ni tadi kan. Jadi, input masukkan bilangan hari. Okey, masukkan bilangan hari. So, apa dia punya simbol kat sini? Input mesti kita gunakan simbol input output.
Jadi simbol dia macam tu lah. Okay, simbol dia macam tu. Okay, selepas itu, bila kita dah masukkan bilangan hari, kita tahu proses ni mesti guna struktur kawalan. So, bila struktur kawalan, maksudnya dia ada pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua. Kan, ada 2 pilihan ni kat sini. Jadi, kalau ada pilihan, kita nak guna simbol apa? Kita mesti guna simbol diamond. Okay, kita dah mesti guna simbol diamond. Apa yang kita nak letak dalam diamond ni? Pilihan tu lah. Hari tu lah. Jika bilangan hari lebih besar daripada 7. Okey, adakah bilangan hari lebih besar daripada 7? Kalau ya, maksudnya lebih dari 7 lah. Kalau ya, dia buat apa? Kalau tidak, dia buat apa? Okey. Jadi kalau sekarang ni kita tengok kat sini, kalau bilangan hari lebih daripada 7, kalau ya, 7 lebih daripada 7, dia akan jadi RM100 sehari. Maka kita kena pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Okey. Bilangan hari lebih besar daripada 7. Kalau ya, so kita kata kira jumlah bayaran. Kalau kamu nak letak perkataan kira pun boleh. Tak ada masalah kat situ sebab ni syaratan alih je. Yang penting kamu faham. Kira jumlah bayaran sama dengan bilangan hari darab yang 100 lah. Okey. Jadi kalau kira ni, apa simbol dia? Simbol dia mestilah proses. Jadi mestilah menggunakan 4 segi. Jika tidak, maksudnya kalau tidak ni hari dia kurang daripada 7 lah kan. So kita kalau tidak, kita akan buat kira juga. Kira jumlah bayaran sama dengan bilangan hari darab dengan 120. So simbol dia apa? Simbol dia adalah proses. Saya suka tulis dulu dalam dia, baru kita lukis kotak luar dia. Kalau tidak nanti kamu tak nampak. Takut kotak tu terkecil pula kan. Alright. So lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita mestilah paparkan output, iaitu jumlah bayaran. So selepas, katalah kat sini, selepas dia dah kira jumlah hari darab dengan 100, mestilah kita nak paparkan jumlah bayaran. So, kita papar jumlah bayaran. So, kalau papar ni simbol apa? Simbol simbol input dan output. Okay, dari sini tadi, selepas dia selesai, dia akan paparkan jumlah input dan output. Sama juga kalau kira jumlah bayaran, selepas dia selesai yang pilihan yang ini pun, dia akan paparkan jumlah bayaran. So, selepas papar, apa jadi? Selesai. Bila dah selesai, kita kena ada tamat. Jadi, kalau ada mula, mesti ada tamat. Jadinya, kat sini, kena dah siap lah kita punya carta alih. So kat sini dia kata apa? 6 markah. So macam mana 6 markah? Kalau ada mula, ada tamat, 1 markah. Okay, lepas tu saya nak tengok semua aliran dia ni betul tak? Maksudnya aliran yang betul tu, okay, macam ni kan. Dari sini, pergi sini, pergi sini. Okay, lepas tu pergi sini, pergi sini. Dari sini, pergi sini. Okay, untuk buat carta alih, mesti letak dia punya simbol dia punya mata anak panah tu mesti diletakkan. Okay. So, saya tengok aliran 1 markah. Okay, kemudian saya tengok penggunaan simbol-simbol ni semua. Simbol tepat. 1 markah tu 2, 3. Okay, proses dia ada. Tu saya akan tengok memula ada ni 1 markah. Ada proses dua-dua ni. Okay.
1 markah. 1, 2, 3. Ni mula tamat tadi kan? Mula tamat tadi 1 markah. Aliran 1 markah. Simbol yang betul 1 markah. Okey, kemudian ada ni, ada dan ada output dia. Ada output dia 1 markah. So cukuplah 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Untuk soalan yang pertama. Buat carta alih. Senang saja. Okey, soalan kedua, hurai jenis struktur kawalan pilihan yang digunakan. Dia dah bagi tahu dah sebenarnya kat sini. Kalau kamu perasan. Struktur kawalan dalam ni adalah struktur kawalan pilihan. Jadi pilihan apa? Jadi kamu kena tulislah elok-elok kat sini. Tulis betul-betul balik. Struktur kawalan dui pilihan. Okey, jawapan dia ialah dui pilihan. Kalau kamu tulis ini je, dapat 1 markah. Jadi kenapa? Macam mana nak dapat 1 lagi markah? Ialah struktur kawalan dui pilihan kerana apa? Terdapat 2 pilihan untuk mengira jumlah bayaran. Kalau macam ni awak jawab, awak dapat 2 markah. Dan seterusnya ialah nyatakan 2 struktur kawalan ulangan selain daripada 3B. So dia cakap dah, dia nak struktur kawalan ulangan. Soalan baca betul-betul. Struktur kawalan ulangan. Jadi ingatlah balik apa struktur kawalan yang kita dah belajar. Kalau ulangan mesti ada 2. Iaitu kena tulis penuh Struktur kawalan ulangan 4. Kalau kamu tulis macam ni pun saya terima. Dan yang kedua ialah struktur kawalan ulangan while. Okay, ada lagi satu jawapan. Apa dia? Kita belajar 3 sebenarnya. Struktur kawalan ulangan ni. Struktur kawalan ulangan repeat until. Okay. Kalau tulis jawapan repeat until pun saya terima. Tapi yang paling tepat ialah for dengan while lah. Yang untuk sudokod dengan carta alih dia. Okay, saya harap awak faham dengan penerangan saya. Cara nak buat sudokod semua. Carta alih semua. Okay. Okay, baiklah.